Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Pelajaran 5, manisnya persaudaraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ kuntum أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai, berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan kenanglah nikmat Allah kepadamu. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dulu. Okey. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah balik nikmat yang Allah pernah kurniakan kepada kamu. Apa dia nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu? Fa'allafa baina qulubikum. Nikmat kesatuan, nikmat bersatu padu, nikmat perpaduan. Ya, kalau kamu ingat masa kamu a'daan, ketika kamu bermusuh-musuhan dulu semasa zaman jahiliah, aku ndak mau kawan kau, aku ndak mau kawan kau. Ini geng aku, ini geng aku, ini bangsa kami, ini bangsa kami. Bangsa ini dengan bangsa ini tidak akan bengam sampai bila-bila akan bergaduh. Cuba kamu ingat balik. Zaman kamu, bukan kamu, diorang. Zaman jahiliah dulu, mereka tidak berengam. Okey? Apa nikmat yang Allah berikan kepada kaum yang tidak berengam ni? Nikmat fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati mereka yang tak bengam ni tadi. Okey? Apa dia nikmat yang Allah suruh diorang ni ingat, kenang semula? Nikmat perpaduan. Ya, tajuk kita pada hari ini, manisnya persaudaraan. Nikmat persaudaraan. Dulu geng ni dengan geng ni bergaduh, tak bengam. Tapi sekarang bengam sudah. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Kamu hampir-hampir masuk neraka. Semasa kamu bergaduh-bergaduh tu, kamu hampir masuk neraka. Apa dia nikmat yang Allah berikan kepada kamu? Nikmat persaudaraan. Di sebalik nikmat persaudaraan itu, apa yang terdapat di dalam persaudaraan itu? Apa lagi nikmat yang terdapat dalam ayat ni? فَأَنْقَذَكُمْ minha. Tadi kamu bergaduh sesama, ini dengan ini bergaduh. Ya, nikmat yang Allah berikan ialah persaudaraan. Kemudian semasa kamu bergaduh tu, sebenarnya kamu sedang menempah tiket untuk ke neraka. Tetapi apa lagi nikmat yang Allah suruh kamu kenang? فَأَنْقَذَكُمْ minha. Semasa kamu bergaduh ni, kamu hampir-hampir berada di jurang neraka. Kenapa? Sebab kamu tidak bengam antara satu sama lain. Sedangkan yang ini bagus dan yang ini bagus. Tetapi sebab kamu bermusuhan, ya, maka mereka ini bukan kamu. Kerana mereka ini bermusuhan, mereka telah menempah tiket untuk ke neraka. Apa nikmat yang Allah berikan seterusnya? فَأَنْقَذَكُمْ minha. Ketika kamu berada di jurang neraka itu, فَأَنْقَذَكُمْ minha, فَأَنْقَذَكُمْ minha, فَأَنْقَذَكُمْ minha. Allah pindahkan, Allah selamatkan kamu daripada jurang neraka itu. Tadi nyaris-nyaris kamu masuk neraka. Tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kamu ialah Allah selamatkan kamu, Allah larikan kamu daripada jurang neraka tadi, Allah pindahkan kamu. Okey? Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi.
Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. Bila kamu jumpa perkataan ayat ni, ya salah satu makna ayat tu sama ada ayat tu ayat Al-Quran sendiri ataupun erti lain bagi ayat ialah bukti, dalil, kebesaran, alibi ke alibi? Buktilah, bukti kekuasaan. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu semua mendapat petunjuk. Asbab nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan mereka. Pada suatu masa, seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuhan. Namun demikian, Rasulullah telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Okey? Kalau rasa mau bergaduh, merasa mau berpukul sebab bangsa ni dengan bangsa ni tak bengam, ingat balik ayat ni. Okey, ingat balik ayat ni. Ya, kaum Aus dan kaum Khazraj pernah bergaduh dan hampir berbunuhan, kemudian Rasulullah mendamaikan mereka. Ya, Rasulullah mendamaikan mereka, maka turunlah ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat balik apa yang Allah pernah berikan kepada kamu. Nikmat apa yang Allah berikan kepada kamu ketika zaman jahiliyah dulu, ketika kamu belum kenal Islam dulu. Ya Allah, ketika kamu bermusuhan sesama antara bangsa ni dengan bangsa ni. Ya, apa yang Allah berikan kepada kamu? Allah alafa qulubakum. Allah satukan hati-hati kamu. Apa lagi yang berlaku, nikmat yang seterusnya? Ketika kamu tu hampir masuk neraka, bukan kamu dorang tu, ketika dorang tu hampir masuk neraka, Allah selamatkan dorang. Kenapa dorang mau masuk neraka? Sebab nak bengang bangsa ni dengan bangsa ni, ya. Jangan kamu kira bangsa-bangsa orang ni, bangsa orang tu, bangsa orang ni. Yang penting selagi mana dia beragama Islam, hormati dia. Okey? Walaupun dia bukan beragama Islam, tetap kamu mesti menghormati dia. Okey? Islam ajar kita supaya menghormati orang yang bukan beragama Islam. Ya, Rasulullah berbuat baik dengan orang yang tidak beragama Islam. Akhirnya orang yang tidak beragama Islam itu mendekati Islam dengan rela hati. Maksud berpegang dengan tali Allah. Menurut Ibnu Mas'ud, tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhannya. Oleh itu, berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Okey? Tali dalam Al-Quran, bila jumpa perkataan tali dalam Al-Quran, okey, kalau kita fikir secara tidak berkias, ya, secara direct translation, tali artinya tali, tetapi di dalam agama Islam, ya bukan di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, ya, tali ni merupakan bahasa kiasan, ya, perumpamaan. Tali diibaratkan seperti ada pula tali di sini. Kalau kita nampak tali ialah tali, tapi di dalam Islam, tali Allah artinya ialah berpegang teguhlah dengan agama Islam. Berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Baik, kelas. Cara mengukuhkan persaudaraan. Bagaimana cara mengukuhkan persaudaraan? Terbahagi kepada 3. Yang pertama sekali dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Contoh hati, ikhlas, bersangka baik. Ikhlas, bersangka baik. Ikhlas, bersangka baik. Contoh lisan, memberi salam, bertegur sapa. Memberi salam, bertegur sapa. Assalamualaikum. Walaupun tak kenal, bagi je salam. Okey? Perbuatan, membantu mereka yang memerlukan.
menunaikan solat berjemaah. Membantu mereka yang memerlukan, menunaikan solat berjemaah. Membantu mereka yang memerlukan, menunaikan solat berjemaah. Hikmah persaudaraan dalam Islam. Dari segi individu, memupuk rasa kasih sayang. Dari segi keluarga, membentuk keluarga bahagia. Dari segi masyarakat, membentuk masyarakat bersatu padu. Pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjaga perpaduan. Sebagai umat Islam, kita mestilah kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berdoa agar kekal dalam Islam setelah menerima hidayah. Maksudnya, contohnya ada orang yang bukan beragama Islam, memeluk agama Islam, berdoalah supaya iman itu dikekalkan dan jangan balik-balik lagi ke pegangan asal yang terdahulu. Dan kita juga orang Islam yang memang sejak lahir Islam, kita pun mesti berdoa supaya kita kekal dalam Islam. Ya, bukan tidak ada ya orang yang lahir Islam, tiba-tiba sudah besar dia tidak Islam. Ada orang yang terkeluar daripada Islam. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita sentiasa berdoa supaya kita sentiasa ditetapkan iman, kita sentiasa ditetapkan dalam iman dan Islam. Sampai di sini sahaja kelas kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.